Globalisasi bermaksud dunia tanpa sempadan. Ia merujuk kepada kesejaratan nilai-nilai kehidupan Barat yang mendukung kuat liberalisme, kapitalisme dan demokrasi Barat sendiri. Pada abad ke-20, dikejutkan dengan pertembungan peradaban antara Barat dengan bukan Barat. Aspek yang diglobalisasikan termasuklah institusi sosial, bahasa, nilai, pandangan hidup dan tradisi masyarakat sesuatu tamadun itu. Cabaran globalisasi ini bermula dari keinginan masyarakat tamadun India untuk mencari kekayaan dan ini mendorong masyarakat India mencorak hubungan dengan Asia Tenggara. Mereka memulakan hubungan kebanyakannya melalui kegiatan pelayaran dari Bengal ke China melalui utara Myanmar. Terdapat banyak lagi cabaran yang dihadapi tamadun India untuk mengekalkan ketamadunannya sehingga kini, antaranya adalah cabaran dari segi politik, ekonomi, bahasa, budaya dan teknologi akibat penjajahan Barat. Penjajahan Barat di India bermula dengan kedatangan orang Barat ke India. Portugal merupakan kuasa Eropah pertama datang ke India. Pihak Barat ingin memonopoli perdagangan dan menggalakkan kaum lelaki Portugis berkahwin dengan gadis tempatan India. Francis Xavier menyebarkan agama Kristian di India. Pihak Portugis juga memaksa rakyat tempatan India memeluk agama Kristian. Alfonso de Albuquerque adalah seorang laksamana tentera laut Portugis yang terkenal dan yang telah membantu mengembangkan empayar penjajah Portugal di Lautan Hindi. Antara sebab pihak Barat menjajah tanah India adalah untuk memperoleh barangan timur seperti rempah ratus, menyebarkan agama Kristian dan berkeinginan untuk mengatasi pendatang Islam ke dalam tanah India. India juga memiliki kapal-kapal yang baik dan kapal bersenjata teknologi pinjaman dari Arab sebagai perpaduan bagi menguasai jalan-jalan laut yang menarik minat penjajah. Kekuatan dan kestabilan politik dalam sesebuah negara amat berkait rapat dengan kebijaksanaan, kekuatan pertahanan dan keadilan para pemimpin dalam pemerintahan. Dadabahi Nauroji menubuhkan East India Association di London, British pada tahun 1866. Penubuhan persatuan ini dilaksanakan bertujuan menunjukkan kemiskinan di India disebabkan eksploitasi British di India. Persatuan ini menentang isu-isu seperti peraturan-peraturan perkhidmatan awam, akta senjata dan sebagainya. Seterusnya, orang India yang berpendidikan menjadi lebih kritis terhadap dasar British. 72 orang wakil daripada Parti Indian National Congress menuntut kerajaan supaya membawa perubahan perlembagaan, ekonomi dan lain-lain. Perlembagaan India mengakui skrip Devanagari akan menjadi bahasa India.
Globalisasi telah membuka pintu kepada pengeksploitasian terhadap sumber semula jadi seperti bahan galian, mineral dan tanaman serta ternakan. Justeru, ia akan menyebabkan sesetengah kawasan di India membangun seperti di kawasan bandar, namun dalam masa yang sama ia memberi kesan ke atas kawasan pedalaman yang mana ia akan kekal mundur. Sebagai contoh, kesan globalisasi di India ialah apabila kawasan agrikultur mereka terhapus sebab hendak membangunkan kawasan bandar dan kawasan perindustrian. Ini menyebabkan hari bekerja mereka berkurangan dan kadar gaji minimum mereka menurun. Apabila mereka tidak lagi mampu menjalankan aktiviti agrikultur, mereka perlu berhijrah ke kawasan atau negara lain untuk mencari pekerjaan baru. Walaupun statistik bagi kadar kemiskinan bagi negara India telah menurun dari 51% pada tahun 1967 kepada 26% pada tahun 2000 dan ia dilihat seperti benar, tetapi sebenarnya konsep pengiraan kadar kemiskinan itu telah diputar belikkan oleh kerajaan. Pakar nutrisi mengatakan bahawa dewasa yang mempunyai ketinggian normal yang melakukan aktiviti harian seharusnya mengambil makanan yang mempunyai kalori sebanyak 2,750, tetapi pihak kerajaan telah mengurangkannya secara berperingkat dari 2,400 kalori kepada 2,100 kalori dan seterusnya kepada 1,700 kalori. Walaupun falsafah perdagangan mengatakan bahawa perdagangan perlulah mempunyai level fair ground, tetapi sebenarnya lebih banyak keadaan yang tidak adil yang berlaku di dalam proses perdagangan tersebut. Kebanyakan masyarakat India hidup di dalam subsisten ekonomi sekiranya mereka mengimport hasil tanaman, masyarakat tempatan yang menjalankan aktiviti pertanian akan terjejas. Menteri Kewangan juga tidak bebas untuk merangka sistem kewangan mereka sendiri dan terpaksa menerima nasihat dari negara luar. Kemasukan barang berjenama meningkatkan pilihan barangan bagi golongan berpendapatan tinggi tetapi menjejaskan golongan berpendapatan rendah kerana barang yang mereka keluarkan tidak terjual. Pada tahun 1920-an, Parti Indian National Congress telah memperkenalkan konsep India yang dibagikan kepada daerah-daerah berdasarkan bahasa. Seterusnya, pada tahun 1930-an hingga ke tahun 1940-an, kaum Muslim mula menuntut hak mereka untuk sebuah negara asing. Pada tahun 1952, berlaku satu rusuhan di India yang menyebabkan terbentuknya negara Andhra Pradesh dan muncul negeri baharu seperti Kerala, Tamil Nadu, Mysore dan sebagainya. Hasil daripada rusuhan ini, Perlembagaan India melalui Seksyen 343 mengakui bahawa bahasa Hindi dalam Sanskrit Devanagari akan menjadi bahasa rasmi dan bahasa Inggeris akan digunakan untuk tujuan rasmi selama 15 tahun. Genre sastra tradisional seperti Campu dan Dharma tidak sesuai untuk menggambarkan terma-terma sosial dan politik baharu. Pengaruh nilai-nilai Inggeris tidak mementingkan terma erotik India lagi. Sastra India moden juga mengalami perubahan ketara hasil pendidikan Inggeris dan menyebabkan bahasa Inggeris menjadi bahasa elit kerana corak sastra India tidak dapat menyesuaikan diri pada kehendak perubahan zaman. Sebanyak 2/3 penduduk India sudah tidak berbahasa Hindi. Kemudian, semasa perkembangan Islam di India, bahasa campuran muncul antara pentadbiran Muslim dan Hindu yang disebut bahasa Urdu. Urdu kemudian menjadi bahasa kerajaan Mughal menggantikan bahasa Parsi. Walaupun tamadun India itu sendiri mempunyai pelbagai jenis bahasa tersendiri disebabkan oleh perkembangan semasa, ia mendesak mereka mengadaptasi bahasa luar seperti bahasa Inggeris dalam pendidikan, pentadbiran dan perdagangan mereka.
Walaupun globalisasi telah banyak mengubah struktur masyarakat, budaya dan adat masyarakat di India, terdapat banyak lagi seni dan kebudayaan tradisi mereka yang masih kekal hingga kini. Masyarakat India begitu terkenal dengan seni tarian mereka yang lincah dan bertenaga. Antara seni tarian yang masih menjadi amalan mereka adalah seperti tarian Bhangra, tarian Bharatanatyam dan juga Kuchipudi. Kuil Hindu sehingga kini masih ditentukan oleh peraturan, perancangan, pemilihan tapak, mitologi dan astronomi. Semasa tamadun India, terdapat dua bentuk kuil iaitu bulat dan empat segi. Empat segi lebih kukuh. Kuil bukan sahaja tempat beribadat tetapi juga perhimpunan lapisan masyarakat. Buddha amat terkenal dan jelas kelihatan semasa pemerintahan Raja Asoka. Antara seni bina yang terkenal semasa tamadun India ialah stupa Buddha yang didirikan di persimpangan jalan. Stambas didirikan sebagai monumen bagi stupa Buddha tersebut. Batu Vedika iaitu pagar yang mengelilingi stupa Buddha yang mengukir sejarah kehidupan Buddha dan Torana Buddha iaitu pintu gerbang yang mengukir hikayat Buddha pada permukaan batu. Perkembangan Islam dalam tamadun India juga mempengaruhi sedikit sebanyak seni binanya. Ia merupakan gabungan seni bina Arab, Parsi dan India. Antara seni bina yang masih kekal dan menarik perhatian sehingga kini adalah Taj Mahal di Agra dan menara besar iaitu Kutub Minar yang diukir dengan ayat-ayat suci. Masih banyak budaya tamadun India yang masih diamalkan sehingga kini, tidak kira dari segi tarian, seni bina, seni lukis dan pelbagai lagi. Malah budaya-budaya tersebut juga menarik perhatian ramai orang untuk mengenali tamadun India. Negara India masih mengalami masalah kemiskinan walaupun telah mencapai kemerdekaan pada tahun 1947. Sumber tenaga manusia masih terbatas dan tidak mencukupi. Teknologi maklumat di India bermula apabila jurang di antara negara India dan negara Asia semakin besar. India memperkenalkan inisiatif digital kebangsaan untuk membawa komunikasi jalur lebar kepada 25,000 buah kampung dengan menyediakan akses mudah alih dan internet, seterusnya mengembangkan perkhidmatan kerajaan yang membolehkan akses atas talian untuk pelbagai perkhidmatan asas. Teknologi digital dalam bidang pertanian dan perubatan berlaku di mana tenaga konvensional telah digunakan iaitu tenaga angin dan solar untuk menjimatkan kos. Sektor pertanian menggunakan sistem maklumat geografi dan data untuk projek tanaman dan air.